Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu kita sekali lagi dalam tutorial menjawab soalan buku teks untuk matematik tahun 6. Pada hari ini, kita akan sama-sama menjawab soalan uji minda bagi tajuk diskaun niaga dan voucher. Jadi murid-murid boleh rujuk buku teks muka surat 134. Kita akan sama-sama menjawab soalan 4 dan 5. Soalan 4. Lengkapkan maklumat sebahagian petikan invoice di bawah. Baiklah, kat sini ada invoice yang mana maklumatnya tidak lengkap dan kita perlu lengkapkan. Kita tengok sini ada kuantiti 50 rim yang mana butirannya ialah kertas A4, harga seunit RM8 dan jumlahnya tidak dinyatakan, maka kita perlu kira jumlah untuk harga kertas A4. Baiklah, yang dinyatakan ialah harga seunit. Harga seunit ini maksudnya harga satu lah. Okey. Maksudnya kat sini ada 50 rim. Jadi harga satu itu RM8, maka kita akan lengkapkan dengan kita mendarabkan 50 dengan 8. Cuma 8 itu RM8, 50 itu cikgu buat di atas sebab dia 2 digit. Okey. Jadi kita buat 50 darab 8. Okey, 50 darab 8. Okey, tapi macam cikgu cakap tadi, 8 ni sebenarnya RM8. Okey. Nanti kita masukkan RM. Okay, sifar kali 8 sifar, 5 kali 8 40. Jadi nilai dia 400 tapi dia ialah sebenarnya RM400. Okay. Jadi kita masukkan dekat ruang yang ada sini iaitu RM400. Okey, RM dah tulis kat atas ni, jadi tak perlu tulis RM. Kita terus tulis 400. Okey. Okey, seterusnya file ada 40 naskah. Harga seunit atau satu naskah RM3. Jadi kita lengkapkan dengan kita mendarabkan 40 dengan RM3. Okey. Jadi kita buat 40. Di sini 40 darab 3. Okey. Jadi sifar kali 3 sifar, 4 kali 3 12. Kemudian kita letak mata wang iaitu RM. Jadi harga untuk fail ialah RM120. Okay, so kita tulis kat sini 120. Okay, seterusnya kamus poket, harga seunit RM12. Kemudian kuantitinya ialah 100. Ini bermakna 100 kali 12. Tetapi 100 kali 12 ni kita tengok sini, kalau ayat matematiknya, okay, kita tulis 100 darab 12. Jadi sebenarnya kita tak boleh buat 100 kali 12. Kita boleh terbalikkan iaitu 12 kali 1. Okay. Maksudnya 12 kali 1 bentuk lazim dia. Kita buatlah macam biasa. 12 okay, kali 1. Okay. Sudah pasti jawapannya 12 juga. Okay. Cuma sebab ada 2 sifar dekat belakang, jadi kita tambah sifar dekat belakang. Okay, dan yang kedua, kita letak simbol RM kat depan. Okay, ini bermakna harga kamus poket untuk 100 buah ialah RM1,200. RM1,200. Okay, seterusnya jumlah. Jumlah ini merujuk kepada ketiga-tiga jenis butiran ni kita perlu tambahkan. Okay, cikgu tulis. Pakai pen hitam. So, tambahkan. Okay, jadi kita akan buat bentuk lazim kedua iaitu kita tambahkan. Jadi kita buat RM400. So, kita tulis RM lah sini. RM dan RM. Ada 3 perkara iaitu pertama RM400, kedua 120,
Dan yang ketiga 1200. Okay, sekarang kita akan tambahkan. Okay, pen dulu lah. Okay. Sekali lagi. Oh, tak elok. Ya. Kita undo. Okay, garis sekali lagi, pen biru. Okay, sekarang kita tambah. Sifar tambah sifar, sifar. Sifar tambah 2, 2. 4 tambah 1 dan 2, maksudnya 4 tambah 3, 7. Kemudian ada 1 dan kita letak RM. Okay, ini bermakna jumlah harga untuk ketiga-tiga barang ni ialah RM1,720. Okay, kita tulis ni. Okay, kemudian ada diskaun niaga. Diskaun niaga bermaksud ada potongan harga ataupun diskaun. Jadi kita perlu kira, iaitu nilai dia 10%. Jadi kita perlu kira 10% itu berapakah dalam bentuk wang. Jadi cikgu akan gunakan di muka surat yang di sebelah. Okay, pertama sekali kita salin dari jadual ni. Okay. Copy. Tak apa. Kita copy macam tu. Okay. Oh, wang dia tak ada. Okay, sekejap cikgu balik. Okay, kita akan salin semula. Okay. Yang mana ni? Okay. Okay. Kita highlightkan. Okay. Dan kita copy. Okay. Dan kita paste. Okay, ada Okay, sekarang kita akan kira pula nilai 10% atas jumlah harga. Okay. Jadi kita tulis dulu ayat pertama, ayat matematik dia 10%. Kita akan darabkan dengan jumlah harga tu, iaitu RM1,720. Langkah kedua, kita akan tukar simbol peratus ini kepada pecahan. Jadi kita akan buat 10 juga, tapi dia per 100. Okay. Dan kita akan darabkan dengan wang tadi, iaitu RM1,720. Okay, seterusnya kita akan pemudahkan. Cara dia kita tengok sini, sifar ni kita boleh potong. Kemudian atas bawah juga boleh kita potongkan. Berpasangan atas dengan bawah, kiri dengan kanan. Okay, jadi 1 akan darab dengan 172. Kita tahu kalau nombor 1 darab dengan apa-apa nombor, dia akan jadi nombor itu juga. Jadi cikgu rasa kita terus tulis nilai diskaun tu ialah RM172. Okay. Jadi kita tulis ni RM 172. Okay. Maksudnya RM172. Jadi kita boleh masukkan jadual ni 172. Okay. Jumlah bayaran sudah pastilah berkurang daripada RM1,720. Okey, asalnya yang ni, kemudian ada pengurangan, jadi kita akan tolakkan. Okey, jadi kita akan buat RM 1,720, kita akan tolak RM172. Okey. Sekarang kita tolak. Sifar tolak 2 tak boleh, pinjam jadi 10, 2 jadi 1. 10 tolak 2, 8. 1 tolak 2 tak boleh, pinjam jadi 11, 7 kurang 1 jadi 6. 11 tolak 7, 4. 6 tolak 1, 5. 1 kekal. Jadi inilah dia jumlah bayaran yang terakhir, iaitu 1,548. Dan kita lengkapkan yang terakhir. Okay? Jadi kita tulis 1,548. Okey, kalau nak tulis RM boleh, kita biar pun tak apa sebab dah ada kat atas. Okey. Okey, inilah dia jawapan untuk soalan yang keempat. Kita teruskan dengan soalan yang kelima. Okey.
lengkapkan maklumat dalam resit tiket masuk ke taman air di bawah. Okey, kita akan lengkapkan jumlah ni. Cuma di sini my card dewasa dia beli 2, yang mana harganya ialah 230. Okey, maksudnya ini 1, jadi kita kena kira 2, kita akan darabkan dengan 2. Okey. Seterusnya kanak-kanak 270 ini untuk 3. Ya, kita fahamkan balik 2 ni untuk 230 untuk 2. Okey, dia sudah kira kat sini dah kira. Maksudnya ini ialah harga setelah dikira. Okey. Jadi sudah dinyatakan jumlah, maka kita perlu tambah sahaja. Okey. Tak logik lah. 230 ni kena darab 2. Macam banyak pula Jadi ini ialah harga untuk 2 orang. Manakala yang 270 ni ialah untuk 3 orang kanak-kanak. Jadi kita tambah saja RM230 akan tambah RM270. Jadi kita dapat nilai dia sifar. 3 tambah 7 10. 2 tambah 1 2 tambah 2 4 tambah 1 5. Okay, inilah dia jumlah harga untuk 5 orang ni. Jadi kita masukkan dalam kotak ni, iaitu RM500. Jadi kita tulis RM 500. Kita nampak cikgu buat banding hitam RM 500. Kemudian dikenakan cukai perkhidmatan 6%. Jadi kita perlu kira nilai 6% itu dalam bentuk wang berapa. Jadi kita akan buat 6%. Kita akan darabkan dengan harga RM500. Okay, seterusnya 6% ni kita tukar kepada pecahan. Dia jadi 6/100. Akan didarabkan dengan RM500. Okay, seterusnya kita silangkan di 100 dengan 500. Ada sifir ataupun ada sifar, kita potong satu persatu. Dan seterusnya kita darabkan 6 dengan 5. Jadi 6 darab 5 kita tahu 6 darab 5 jawapannya ialah 30. Jadi jawapan ni charge perkhidmatan ataupun cukai perkhidmatan 6% ni ialah RM30. Okay, so kita tulis ni RM 30. Okay, so kita masukkan ni harga dia 30. Okay, boleh tak kita kira jumlah bayaran? Okay, boleh. Dengan cara dia kita akan tambah RM30 sebab ni cukai. Okey, yang tadi tu soalan A tadi diskaun dia berkurang. Okey, tapi ini cukai, maka kita perlu tambahkan. Jadi 500 akan ditambah RM30. Okey, jadi kita buat bentuk lazim dia. Kita tulis RM500. Kita akan tambah cukai perkhidmatan nilainya RM30. Sifar tambah sifar, sifar. Sifar tambah 3, 3 dan 5. Okey. Jadi ini jawapan dia, iaitu RM530 jumlah bayaran. Okey. Jadi kita tulis ni, kita lengkapkan jadual ni. RM530. Okey, inilah dia jawapan untuk soalan 5. Okey, tapi 5A. Okey. Okay, kita teruskan dengan 5B. Berapakah nilai voucher yang akan diperoleh? Okey, maksudnya kat sini voucher ni, voucher percuma atas perbelanjaan. Kalau RM100 ke atas dapat RM10 voucher. 300 dan ke atas dapat RM30. 500 dan ke atas dapat RM50. Jadi penting untuk kita tahu berapakah jumlah
perbelanjaan. Kita tengok sini, jumlah perbelanjaan maksudnya kat sini bayarannya iaitu RM530. Okey. Jadi apa yang kita buat? Kita buat dia macam perkadaran lah. Okay, kita tulis 500 30. Jadi kalau tengok perkadaran sini, yang terlibat ialah 500 ke atas. Okay. Jadi setiap 500 dia mendapat RM50. Ini bermakna kita buat sini, buat anak panah, dapat voucher. Okay. So voucher yang didapat ialah RM50. Sebab 530 ni kat sini, so kita tulis sini RM 50. Okay. Jadi untuk soalan B ni tidak perlu pengiraan, kita cuba buat perbandingan kat mana nilai jumlah bayaran tu. So jawapan dia ialah RM50. Okay. Okay, kita tamat sudah latihan kita pada hari ini untuk soalan uji minda bagi tajuk diskaun niaga dan voucher untuk muka surat 134 nombor 4 dan 5. Jadi yang baik itu daripada Allah SWT, manakala yang tak baik itu adalah daripada kelemahan dan juga kekurangan cikgu sendiri dan cikgu minta maaf. Jadi sekian daripada cikgu. Terima kasih dan jumpa lagi.